أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lagi bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita meneruskan pembacaan kitab Qurratul Ain, huraian kepada matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang semua sedia maklum Qurratul Ain merupakan kitab karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang beliau telah datangkan kitab ini dalam usaha beliau menghurai syarah kepada matan Al-Waraqat beserta dengan syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami kitab yang barakah ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kebaikan biiznillah Subhanahu Wa Taala di dalam memahami matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini kita telah pun mempelajari berkenaan dengan at-takhsis. Setelah kita mempelajari tentang al-am dan kita mengetahui juga tentang al-khas, kita telah pun meneliti tentang at-takhsis, iaitu sebarang fenomena apabila terdapat ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beberapa perbuatan tertentu itu mempunyai hukum yang khusus, sedangkan kalau diikut dari konsep al-am, perbuatan tersebut sepatutnya mempunyai hukum yang sama dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang berada di dalam umum perbuatan am tersebut. Jadi proses pembezaan hukum itu atau proses mengecilkan skop itu dinamakan sebagai at-takhsis. Dan alhamdulillah kita telah pun meneliti sebelum ini bahawa takhsis terbahagi kepada dua, iaitu at-takhsis atau lebih tepat kita sebut al-mukhassis terbahagi kepada dua, dari dalil yang mengkhususkan atau yang mengeluarkan perbuatan-perbuatan tertentu daripada umum sesuatu dalil itu. Dalil-dalil yang mengkhususkan ini ada dua jenis, iaitu al-mukhassis al-muttasil dan juga al-mukhassis al-munfasil. Al-mukhassis al-muttasil telah pun kita tahu secara kasar sebelum ini, iaitu ada tiga. Muttasil, al-mukhassis al-muttasil ada tiga. Yang pertama al-istisna, contohnya qamal qaumu illa zaidan, semua orang telah berdiri melainkan Zaid. Jadi illa, melainkan itu telah menjadikan Zaid dikeluarkan daripada umum hukum yang telah diberikan kepada orang ramai sebelumnya. Sebelumnya kita sebut qamal qaum, semua orang telah bangun, maka sepatutnya termasuklah Zaid, termasuklah Umar, termasuklah siapa sahaja, maknanya dia juga telah bangun. Tetapi apabila ada kalimah illa, kecuali Zaid, illa Zaidan, maka kalimah illa Zaidan itu akan menjadikan Zaid mempunyai hukum yang khusus, iaitu dia tidak berdiri, manakala selain daripada dia adalah berdiri. Jadi ini contoh kepada al-mukhassis al-muttasil. Contoh yang kedua ataupun mukhassis yang kedua iaitu asyart, pensyaratan. Contoh akrim bani tamimin in ja'uka,
muliakanlah semua keturunan Tamim. Semua keturunan Tamim, kamu hendaklah memuliakan mereka. In ja'uka, sekiranya mereka mendatangi kamu. Jadi in ja'uka, sekiranya mereka mendatangi kamu, itu telah menjadi satu syarat. Mensyarat kepada kemuliaan yang hendaklah kita berikan kepada keturunan Tamim adalah sekiranya mereka mendatangi kita. Jadi mana-mana zuriat Tamim, cucu cicit zuriat Tamim yang tidak mendatangi kita, maka berdasarkan ayat akrim bani Tamimin in ja'uka, selain daripada Bani Tamim yang tidak menemui kita, tidak bertemu dan tidak datang kepada kita, maka mereka tidak menjadi orang yang dimuliakan, yang tidak dituntut untuk dimuliakan. Jadi dengan adanya pensyaratan ini, maka berlakulah pengecualian ataupun pengecilan skop kepada umum hukum sebelum ini, iaitu memuliakan semua cucu cicit zuriat Tamim. Dan yang ketiga, al-mukhassis al-muttasil, yang ketiga adalah at-taqyidu bis-sifah, sebarang ikatan dengan menyatakan sifat. Maknanya sebarang ayat yang diikat, ayat yang diikat dengan sifat, maka ini menjadikan hukum hanya dikhususkan kepada yang memiliki sifat tersebut. Contoh yang telah didatangkan sebelum ini adalah akrim bani tamiminil fuqaha, muliakanlah zuriat Tamim yang mana mereka adalah fuqaha, yang mereka bercirikan ciri-ciri seorang fuqaha. Jadi mana-mana Banu Tamim yang fuqaha, yang termasuk dalam golongan yang faqih dalam ilmu fiqh, yang hebat dalam ilmu fiqh, mereka sajalah yang dimuliakan. Tetapi kalau mereka bukan daripada golongan fuqaha, walaupun daripada keturunan Tamim, ayat akrim bani Tamiminil fuqaha akan menyebabkan keturunan Tamim yang bukan fuqaha tidak perlu untuk dimuliakan. Jadi dengan adanya ikatan ciri-ciri fuqaha, ikatan ini telah menjadikan hukum yang pada asalnya hendaklah dimuliakan semua cucu cicit zuriat Tamim, sudah dikecilkan skop kepada yang hanya mempunyai ciri seorang fuqaha saja yang perlu untuk dimuliakan. Ini adalah tiga jenis al-mukhassis al-muttasil. Nanti kita akan mempelajari pula selepas ini, pada pertemuan yang akan datang kita akan meneliti pula al-mukhassis al-munfasil, mukhassis yang bercerai. Tapi kalau yang sedang kita pelajari ini merujuk kepada al-mukhassis yang bercantum di dalam ayat itu sendiri, yang berada dalam ayat yang sama. Berbeza dengan al-mukhassis al-munfasil yang ada pada ayat-ayat yang lain, pada ayat-ayat yang lain. InsyaAllah kita akan melihatnya dalam pertemuan yang akan datang. Cuma hari ini insyaAllah kita akan meneliti secara lebih terperinci berkenaan dengan tiga al-mukhassis al-muttasil ini. Walaupun kita telah mengetahui ada tiga, iaitu al-istisna, yang kedua al-syartu, dan yang ketiga adalah at-taqidu bisifah. Hari ini kita akan melihat secara lebih terperinci biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu al-istisna, pengecualian. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal-istisna'ul haqiqiyyu ay al-muttasilu huwa ikhraju ma laulahu ay laula al-istisna'u la dakhala fil kalam nahwul mithalis sabiq. Fal-istisna'ul muttasil huwa ma yakunu fihi al-mustathna ba'dal mustathna minhu. Okey, sekarang kita akan meneliti apa definisi bagi al-istisna. Kalau ikut matanya, wal-istisna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Al-istisna adalah mengeluarkan sesuatu yang kalau tidak dengan sebab istisna, nescaya benda yang dikeluarkan itu termasuk di dalam ucapan. Jadi kita akan kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam menghuraikan matan Al-Waraqat, wal istisna'ul haqiqi, istisna yang hakiki, istisna yang bersifat haqiqah, secara hakikatnya,
Ada juga al-istisna tetapi bersifat majaz. Istisna yang bersifat majaz. Istisna al-haqiqi, istisna secara hakikatnya adalah al-muttasil. Al-muttasil, iaitu istisna yang dipanggil sebagai al-istisna'u al-muttasil. Apa dia al-istisna al-muttasil? Lawan kepada al-istisna al-muttasil adalah al-istisna al-munfasil ataupun al-munqati'. Al-istisna al-muttasil adalah ikhraju ma laulah, mengeluarkan sesuatu perbuatan, laulahu, ataupun mengeluarkan sesuatu perkara. Sebab istisna tak semestinya mengeluarkan perbuatan, cuma dari sudut hukum maknanya yang dikeluarkan adalah perbuatan tertentu. Ataupun mungkin juga individu tertentu dikeluarkan daripada, diikat dengan hukum. Mengeluarkan sesuatu yang kalaulah tidak kerana dia, maksudnya laula al-istisna, iaitu kalaulah tidak kerana al-istisna, tidak ada kalimah illa, yang kalau dalam bahasa Melayu kita kata kecuali. Kalau tidak kerana kalimah illa, la dakhala fil kalam, nescaya yang dikeluarkan itu, la dakhala al-mukhraju. La dakhala maksudnya la dakhala al-mukhraj fil kalam, nescaya yang dikeluarkan itu akan masuk di dalam ucapan. Nescaya yang dikeluarkan akan masuk di dalam ucapan. Kalau tidak kerana al-istisna, nescaya yang dikeluarkan itu tidak dikeluarkan, sebaliknya masih berada dalam ucapan. Nahwul misalis sabiq, seperti contoh-contoh yang telah lepas. Seperti contoh-contoh yang telah lepas. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Mahalli, Al-Mahalli kata nahwu ma ja'al qaumu illa Zaidah. Contohnya ma ja'al qaumu illa Zaidah. Tidak datang mana-mana orang melainkan hanya Zaid. Ma ja'al qaumu illa Zaidah. Tidak datang mana-mana orang. Kita telah menafikan tak ada orang langsung. Kita kata tak ada orang langsung yang datang. Kita menafikan kedatangan mana-mana orang. Kemudian kita datangkan pula selepas tu illa Zaidat, kecuali Zaid. Maka ketika itu kita nak beritahu Zaid telah datang. Jadi kalaulah tidak kerana kalimah illa Zaidah, nescaya Zaid juga akan sama dengan orang-orang yang lain yang mempunyai hukum, iaitu tidak datang. Zaid pun tak datang, Ahmad pun tak datang, Ali pun tak datang, Muhammad pun tak datang, Fatimah pun tak datang. Semua tak datang. Kalau ikut asal lah, ma ja'al qaum, tidak datang mana-mana orang. Kemudian didatangkan pula selepas itu ucapan illa Zaidah, kecuali Zaid. Apabila ada saja illa Zaidah, melainkan Zaid, maka ketika itu hukum kepada Zaid telah dikeluarkan daripada umum hukum sebelum ini. Hukum sebelum ini iaitu ketiadaan datang. Ketiadaan datang itu telah menjadi hukum kepada semua individu. Maka kita nak beritahu semua individu tak datang. Tapi bila sebut saja illa Zaidah, dalam kitab asal ja'al qaumu illa Zaidah, maafkan saya. Asal kitab ja'al qaumu illa Zaidah. Semua orang telah datang melainkan Zaid. Maafkan saya. Ini contoh kalau ikut dalam kitab asal Imam Mahalli disebut ja'al qaum. Saya tertambah sikit tadi. Saya sebut ma ja'al qaum. Tak ada siapa yang datang. Jadi kita balik semula kepada contoh Imam Al-Mahalli. Imam Mahalli kata ja'al qaumu illa Zaidah. Semua orang telah datang melainkan Zaid. Jadi apabila kita sebut semua orang telah datang melainkan Zaid, maknanya semua orang kalau ikutnya mempunyai hukum yang sama, iaitu semuanya telah datang. Tetapi bila didatangkan kalimah illa Zaidan, kecuali Zaid, maknanya Zaid telah dikeluarkan daripada hukum. Orang lain mempunyai hukum yang sama, iaitu mereka semua telah datang. Tetapi Zaid telah dikeluarkan daripada hukum tersebut. Lalu Zaid dihukumkan dengan hukum yang lain, iaitu Zaid tidak datang.
sedangkan yang lain daripada Zaid mereka telah datang. Jadi ini adalah apa yang berlaku kepada al-istisna al-muttasil. Istisna muttasil hukumnya adalah kalau tidak kerana al-istisna, nescaya yang dikeluarkan akan masuk juga di dalam hukum. Tetapi dengan sebab istisna, yang ada yang telah dikeluarkan daripada hukum. Contoh macam tadi, ja'al qaum illa zaida. Kalau dah tidak kerana kalimah illa zaida, nescaya kita akan mengatakan Zaid juga telah datang, kerana hukum sebelum ini disebut ja'al qaum, semua orang telah datang. Apabila kita sebut semua orang telah datang, kalau tidak kerana illa Zaid, nescaya kita kata Zaid juga telah datang. Tetapi apabila didatangkan al-istisna, maka ketika itu kita menyatakan Zaid telah dikeluarkan daripada umum hukum ini, iaitu Zaid dihukum sebagai orang yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fal-istisna'ul muttasil huwa ma yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Jadi apa dia al-istisna al-muttasil? Iaitu al-istisna yang al-hakiki, istisna yang betul-betul dianggap sebagai al-istisna. Al-istisna al-muttasil, istisna yang bercantum, adalah ma yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Sesuatu pengecualian yang al-mustasna, iaitu benda asal yang dikeluarkan sesuatu daripadanya. Al-mustasna iaitu benda yang dikeluarkan. Maafkan saya. Istisna al-muttasil adalah sebarang pengecualian yang benda yang dikecualikan, benda yang dikeluarkan di dalam pengecualian tersebut adalah merupakan sebahagian daripada benda yang daripadanya lah dikeluarkan sesuatu, ataupun kita kata al-mustasna minhu. Jadi di sini ada dua istilah, iaitu al-mustasna dan juga al-mustasna minhu. Al-mustasna, benda yang dikeluarkan. Al-mustasna minhu, kalimah asal yang daripadanya lah dikeluarkan sesuatu. Jadi contoh ayat kita sebelum ni, ja'al qawmu illa zaida. Semua orang telah datang melainkan Zaid. Jadi ketika ini yang menjadi mustasna minhu adalah kalimah al-qaum. Semua orang telah datang. Kerana kalimah qaum adalah, ataupun kita rujuk semua orang. Kaum ni kita boleh kata satu kaum. Semua kaum telah datang. Itu semua orang dalam kumpulan tersebut telah datang. Jadi kalimah al-qaum merupakan al-mustasna minhu. Daripada kalimah al-qaum lah nanti akan ada yang dikeluarkan. Kemudian illa zaida. Siapa mustasna? Iaitu kalimah Zaid. Zaid adalah mustasna. Zaid adalah orang yang dikeluarkan. Mustasna iaitu Zaid telah dikeluarkan daripada kalimah al-qaum. Jadi kalimah mustasna dikeluarkan daripada mustasna minhu. Jadi ini istilah yang kita biasa akan jumpa dalam mana-mana kitab, iaitu kalimah mustasna dan juga mustasna minhu. Jadi kalau orang katanya apa dia mustasna? Iaitu objek ataupun individu yang dikeluarkan. Manakala mustasna minhu iaitu kalimah asal yang daripada kalimah inilah akan ada objek yang dikeluarkan. Jadi contoh macam kita sebut tadi, ja'al qawmu illa zaida. Kalimah Zaid itu adalah mustasna, manakala kalimah al-qawm adalah mustasna minhu. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, istisna al-muttasil adalah apabila mustasna, iaitu benda yang dikeluarkan, termasuk daripada kumpulan mustasna minhu. Dia termasuk dalam kumpulan mustasna minhu. Kalau tidak kerana al-istisna, nescaya hukum dia sama dengan rakan-rakan yang lain, kerana mereka semua adalah satu kumpulan, satu berada dalam jenis yang sama, iaitu jenis mustasna minhu. Okey, itu al-istisna al-muttasil. Lawan kepada al-istisna al-muttasil iaitu al-istisna al-munqati', atau di sini disebut al-istisna al-munfasil, istisna yang bercerai.
Kalau tadi al-istisna al-muttasil, istisna yang bercantum. Kerana mustasna itu dia sebenarnya bercantum dengan mustasna minhu. Dia satu geng. Dia satu kumpulan. Dia satu jenis dengan mustasna minhu. Jadi asalnya dia bercantum tapi telah dipisahkan dengan al-istisna. Adapun al-istisna al-munfasil ataupun al-munqati', sebenarnya mereka berdua, mustasna dengan mustasna minhu, bukan dari satu kumpulan. Sebaliknya daripada dua kumpulan yang berbeza. Jadi mereka daripada asal lagi sudah berpisah kerana bukan daripada jenis yang sama. Dikata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wahtarazna bihi, jadi wahtarazna bihi, kita telah menjaga definisi al-istisna ini. Wahtarazna bihi ay wahtarazna ta'rif bi al-istisna al-muttasil. Jadi bihi ini dia kembali kepada dhamir al-muttasil. Wahtarazna bihi, maksudnya wahtarazna ta'rifa al-istisna bi al-muttasil anil munfasil. Jadi itu dia punya pecahan dhamir dia. Jadi wahtarazna bihi ay wahtarazna bi al-muttasil anil munfasil. Jadi kami telah menjaga definisi al-istisna ini dengan menyatakan al-muttasil untuk mengeluarkan daripada definisi ini akan al-istisna al-munfasil. Kami telah menjaga definisi al-istisna dengan menyatakan bahawa definisi ini adalah definisi al-muttasil, al-istisna al-muttasil daripada al-istisna al-munfasil. Kerana al-istisna al-munfasil dia tidak termasuk dalam definisi al-istisna yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain sebut wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Jadi kata Imam Al-Hattab, definisi ini adalah definisi al-istisna al-muttasil. Jadi bila disebut definisi ini adalah definisi al-istisna al-muttasil, tujuannya adalah untuk menyatakan definisi ini tidak termasuk definisi al-istisna al-munfasil. Tidak termasuk definisi al-istisna al-munfasil. Sebab tu disebut wal istisna al-haqiqiyu ay al-muttasilu. Disebut kalimah al-muttasil untuk menjaga definisi ini daripada dimasuki oleh al-istisna al-munfasil. Kerana al-istisna al-munfasil tidak termasuk dalam definisi istisna yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wahtarazna bihi ay bil muttasil anil munfasil. Wahtarazna ta'rif al-istisna bi al-muttasil an dukhulil munfasil fi ta'rif. Jika kita nak pecahkan dhamir, kita akan kata begitu. Kami telah menjaga definisi ini dengan menyatakan tentang al-muttasil untuk mengelakkan daripada masuknya al-munfasil di dalam definisi ini. Jadi definisi al-istisna al-munfasil tidak akan sama dengan definisi al-istisna al-muttasil. Jadi definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain yang berbunyi ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam, ini adalah definisi bagi al-istisna al-muttasil. Adapun al-istisna al-munfasil, kata Imam Al-Hattab, wa huwa ma la yakunu fihi al-mustasna ba'd al-mustasna minhu. Istisna al-munfasil ni apa dia pula? Iaitu apa sahaja yang mustasna di dalam pengecualian tersebut, di dalam al-istisna tersebut, mustasna bukanlah sebahagian daripada al-mustasna
minhu. Jadi mustasna tidak termasuk di dalam al-mustasna minhu. Jadi beza di antara al-istisna al-muttasil dengan al-istisna al-munfasil adalah al-istisna al-muttasil, al-mustasna termasuk di dalam al-mustasna minhu. Tetapi al-istisna al-munfasil, mustasna yang ada dalam al-istisna al-munfasil tidak termasuk di dalam kategori al-mustasna minhu. Jadi di sinilah beza di antara al-istisna al-muttasil dengan al-istisna al-munfasil. Ustaz selalu hari Khamis. Hari Khamis tu kelas syarah Imam Mahali. Sekarang kita kelas Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kelas Qurratul Ain. Qurratul Ain memang setiap hari Ahad. Untuk buat Ustaz Muhammad Muhaji Singh. Muhaji Singh ni kelas kita untuk Qurratul Ain memang hari Ahad. Tetapi kelas yang hari Khamis itu adalah syarah kepada Al-Imam Al-Mahalli. Sekarang kita baca kitab Qurratul Ain. Kita baca kitab Qurratul Ain. Baik. Jadi daripada kenyataan Imam Al-Hattab Al-Maliki ini, tahulah kita bahawa definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain sebenarnya adalah merujuk kepada definisi al-istisna al-muttasil yang mustasna adalah termasuk daripada mustasna minhu. Mustasna termasuk daripada mustasna minhu. Tetapi kalau al-istisna al-munfasil pula, mustasnanya tidak termasuk di dalam mustasna minhu. Mustasna tidak termasuk di dalam kategori mustasna minhu. Itu adalah al-istisna al-munfasil ataupun lebih masyhur dalam kitab-kitab lain disebut al-istisna al-munqati'. Apa contoh? Contohnya disebut oleh Imam Al-Hattab di sini, nahwu qamal qaumu illa himara. Qamal qaumu illa himara. Semua orang dalam kumpulan itu telah datang. Semua kumpulan itu, maksudnya semua orang yang dalam kumpulan itu telah datang. Telah berdiri. Qama al-qaum. Semua orang dalam kumpulan itu telah berdiri. Semuanya telah berdiri. Melainkan illa himara. Melainkan himar. Melainkan keldai. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, falaysa minal mukhassisat wa in kana al-musannifu sayadhkuruhu ala sabil al-istitrad. Jadi istisna di dalam ayat kalimah illa ataupun pengecualian, istisna di dalam contoh qamal qaumu illa himara, ini tidak termasuk di dalam kategori al-mukhassisat. Dia tidak termasuk di dalam kategori dalil-dalil yang telah mengecilkan skop umum. Sebab apa? Kalau kita tengok, semua orang telah berdiri melainkan keldai. Keldai bukan orang. Orang bukan keldai. Jadi sebenarnya tidak ada mana-mana orang dalam ucapan qamal qaumu illa himara, tidak ada mana-mana orang yang tidak berdiri. Bahkan semuanya telah berdiri. Bila sebut qamal qaum, semua orang telah berdiri. Semua orang dalam kumpulan itu telah berdiri. Maknanya tidak ada pun yang tidak berdiri. Semuanya berdiri. Tak ada yang duduk. Kemudian disebut melainkan keldai. Keldai tidak berdiri. Keldai duduk. Cumanya, walaupun disebut di sini kecuali keldai, maknanya kita faham keldai adalah duduk. Tetapi orang semuanya berdiri. Tetapi ada ke orang yang duduk? Tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada sebarang pengecualian di dalam ayat ini. Tidak ada orang yang telah dikeluarkan daripada umum qamal qaumu. Bahkan semua orang, tak kira siapa, semuanya telah berdiri berdasarkan ayat ini. Adapun illa himara, kecuali keldai, walaupun seakan-akan menunjukkan keldai memang telah duduk, tidak berdiri,
Tetapi keldai iaitu al-mustasna dalam contoh di sini, dia tidak termasuk di dalam kategori al-mustasna minhu iaitu kalimah al-qaum. Tidak termasuk dalam kategori al-qaum. Kerana himar iaitu keldai. Keldai dia bukan manusia. Orang ramai juga bukan keldai. Jadi apabila mustasna dengan mustasna minhu tidak sama, maka pengecualian yang didatangkan dalam ayat ini dinamakan al-istisna al-munfasil ataupun al-munqati'. Jadi al-istisna al-munqati' ataupun al-munfasil ini pada hakikatnya bukanlah mukhassisat, bukan termasuk daripada kategori al-mukhassisat. Dia bukan daripada kategori benda-benda yang telah mengecilkan skop al-am. Kerana pada hakikatnya tidak ada langsung orang yang dikeluarkan daripada hukum umum dalam ayat ini, iaitu berdirinya semua manusia, bahkan semua manusia adalah berdiri. Jadi qamal qaumu illa himara ini sebenarnya adalah merujuk kepada istisna al-munfasil, dan al-istisna al-munfasil dia bukan daripada kategori al-mukhassisat, walaupun nanti kata Imam Al-Hattab, walaupun al-musannif akan menyebutnya, iaitu Imam Al-Haramain sebentar nanti akan menyatakan tentang al-istisna al-munfasil ala sabil al-istitrad, atas dasar sebut sajalah. Kerana sudah disebut, kebetulannya sudah disebut tentang al-istisna, jadi alang-alang sebut al-istisna, kita sebut jugalah tentang satu lagi jenis al-istisna, iaitu al-istisna al-munfasil, walaupun al-istisna al-munfasil tidak termasuk dalam kategori al-istisna al-mukhassis, istisna yang mengecilkan skop umum lafaz am. Jadi al-istitrad ini adalah kita boleh kata dah halang-halang disebut satu perkara, kita sebutlah satu perkara yang lain. Al-istitrad, asy-syai'u bisyai'i yuzkar, selalu masyayikh kita ataupun para ulama kita sebut al-istitrad ni maknanya asy-syai'u bisyai'i yuzkar, satu benda tu disebabkan telah disebut benda lain, dia pun disebut. Maksudnya alang-alang dah sebut satu benda, kita pun sebutlah ada benda lain yang walaupun tidak ada tidak termasuk dalam tajuk kita, tetapi oleh kerana ada sikit kaitan, kita pun cerita sajalah walaupun tidak termasuk dalam tajuk. Kerana tajuk kita, contohnya sekarang ni, tajuk kita nak cerita tentang al-mukhassis al-muttasil. Lalu antara al-mukhassis al-muttasil adalah al-istisna al-muttasil. Cuma dah halang-halang tersebut tentang al-istisna al-muttasil, sebut sajalah satu lagi contoh ataupun jenis al-istisna, iaitu al-istisna al-munfasil. Walaupun al-istisna al-munfasil dia tidak termasuk di dalam tajuk al-mukhassis, kerana tidak ada langsung benda yang dikeluarkan daripada lafaz umum menerusi al-istisna al-munfasil. Cuma disebut juga atas dasar penambahan fakta, penambahan ilmu, kerana sesuatu benda disebabkan telah disebut benda lain, maka benda itu juga turut disebut. Ustaz, lepas belajar Al-Waraqat boleh naik kitab Qurratul Ain? Boleh. Lepas baca kitab Al-Waraqat boleh terus naik Qurratul Ain. Cuma Qurratul Ain ni perbahasan dia sudah agak merendang, sudah agak faktanya sudah agak banyak. Jadi sebab itu di peringkat kita sendiri, biasanya selepas habis Waraqat kita akan baca dulu syarah Imam Mahalli. Sebab syarah Imam Mahalli adalah lebih ringkas daripada Qurratul Ain. Qurratul Ain pula adalah huraian kepada syarah Mahalli. Jadi selalunya kita akan baca dulu lepas habis Waraqat, kita baca dulu syarah Imam Mahalli, kerana syarah Imam Mahalli lebih ringkas. Jadi perincian-perincian seperti yang sedang kita baca ini, itu tidak disebut dalam kitab syarah Al-Mahalli. Kerana syarah Mahalli ditulis untuk bagi mereka yang baru saja selesai matan Waraqat dan nak tahu lebih dalam sikit daripada matan Waraqat, tapi tidak terlalu dalam. Tapi kalau baca terus daripada Al-Waraqat, terus baca terus kitab Qurratul Ain boleh. Tetapi takut nanti orang yang baru saja mengetahui tentang Waraqat, dia terpaksa menerima fakta-fakta yang banyak.
lalu menyebabkan mungkin dia akan rasa sukar, lalu mungkin menyebabkan hati dia patah dan tak nak belajar dah lepas tu. Jadi biasanya daripada mata warakat kita baca dulu kitab kita baca dulu Syarah Imam Mahalli. Yang mana Syarah Mahalli alhamdulillah bagi siapa yang dah selesai mata warakat boleh baca Syarah Mahalli setiap hari Khamis. Adapun kitab Qurratul Ain ini dia selepas selesai baca Syarah Imam Mahalli, kerana dia adalah huraian kepada Syarah Mahalli. Jadi bila nama pun huraian, jadi kita akan mempelajari fakta-fakta yang agak lebih dalam, tetapi sesuailah bagi mereka yang telah mempelajari Syarah Imam Mahalli sebelum ini. Okey, seterusnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wala budda fi al-istisna al-munqati' an yakuna bainal mustasna wal mustasna minhu mulabasatun kama masalna fala yuqal qamal qaumu illa su'bana. Jadi telah diceritakan tentang al-istisna al-munqati' ataupun al-munfasil. Al-istisna al-munfasil. Jadi al-istisna al-munfasil dengan al-istisna al-munqati' ni sama maksudlah, sama erti. Jadi setelah disebut tentang al-istisna al-munqati' ataupun al-munfasil ala sabil al-istitrad, atas dasar suatu benda akan disebut disebabkan telah disebut benda lain yang juga mempunyai kaitan dengan dia. Walaupun tajuk kita tentang al-mukhassis, kalau nak cerita tentang al-mukhassis kita tak akan bincang tentang al-istisna al-munqati'. Kerana al-istisna al-munqati' tak termasuk dalam tajuk al-mukhassis. Tetapi dah halang-halang disebut tentang al-istisna al-muttasil yang berkait dengan al-mukhassis. Kita cerita jugalah tentang al-istisna al-munqati' walaupun tidak berkaitan dengan al-istisna al-muttasil dan juga tidak berkaitan langsung dengan tajuk al-mukhassisat. Jadi dah disebut tentang al-istisna al-munqati', kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, tidak boleh tidak di dalam al-istisna al-munqati' ataupun sama juga kita boleh sebut al-istisna al-munfasil, tidak boleh tidak mesti an yakuna bainal mustasna wal mustasna minhu mulabasatun. Tidak boleh tidak mesti antara mustasna dengan mustasna minhu mesti kena ada mulabasah, kena ada saling persentuhan. Ada kaitan, mesti ada perkaitan. Mulabasah ni kita boleh kata munasabah. Mesti ada munasabah. Mesti ada perkaitan. Kalau ikut asal mulabasah ni saling sentuh menyentuh. Mulabasah. Mesti ada saling kait mengait. Jadi walaupun mustasna dan juga mustasna minhu dalam al-istisna al-munqati' bukan daripada jenis yang sama. Contoh macam tadi. Ja'al qawmu illa himara. Semua orang telah datang melainkan keldai. Semua orang telah datang. Qamal qawmu, semua orang telah berdiri melainkan keldai. Walaupun keldai bukan orang juga bukan keldai. Jadilah dia al-istisna al-munqati' ataupun al-munfasil. Tetapi untuk menjadikan suatu istisna itu istisna munqati' ataupun munfasil, hendaklah ada kaitan di antara mustasna dengan mustasna minhu, walaupun mustasna tidak termasuk dalam kategori al-mustasna minhu. Jadi kalau kita balik kepada contoh ja'al qamal qaumu illa himara, semua orang telah berdiri melainkan keldai. Jadi apa kaitan orang dengan keldai? Jadi pada zaman satu ketika dahulu, keldai merupakan tunggangan orang ramai, tunggangan orang ramai. Jadi antara kenderaan orang satu ketika dahulu adalah keldai. Jadi apabila kita sebut semua orang telah datang dalam majlis sekian. Jadi secara automatik orang zaman itu akan memahaminya bahawa orang datang berkenderaan. Sebab katakan tempat tu agak jauh. Jadi orang akan datang, dia orang akan faham semua orang telah datang dalam keadaan di luar tempat majlis itu akan ditambat keldai-keldai mereka. Jadi ada kaitan di antara orang dengan keldai satu ketika dahulu, iaitu merujuk kepada keldai adalah kenderaan orang ramai masa itu. Jadi dengan sebab itulah apabila sebut qamal qaum, semua orang telah berdiri melainkan keldai, dia ada perkaitan. Kerana kita nak bagi tahu semua orang telah datang dan semua orang telah berdiri. Adapun keldai tidak berdiri. Sebaliknya keldai yang merupakan tunggangan orang ramai, mereka keldai ketika itu duduk. Keldai ketika itu adalah duduk.
Jadi ada perkaitan di antara mustasna dengan mustasna minhu, walaupun mustasna tidak termasuk dalam jenis mustasna minhu. Jadi syarat al-istisna al-munqati' mesti ada kaitan. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, al-istisna al-munqati' adalah bermaksud tetapi. Istisna al-munqati' dia bukan lagi bermaksud kecuali, dia bermaksud tetapi. Jadi bila kita sebut qamal qaumu illa himara, dia akan memberi maksud semua orang telah berdiri. Akan tetapi keldai tidak berdiri. Keldai merupakan tunggangan orang ramai tidak berdiri. Itu dia punya maksud illa ketika itu. Walaupun illa kalau ikut bahasa Melayu kita akan bermaksud kecuali, tetapi oleh kerana tidak ada yang dikecualikan di dalam al-istisna al-munqati' ataupun al-istisna al-munfasil, maka ketika itu al-istisna ketika itu dia akan memberi maksud al-istidrak, iaitu bermaksud kecuali, dia bukan maksud kecuali, dia bermaksud tetapi, bermaksud walakin. Jadi kata Imam Al-Hattab, syarat istisna al-munqati' mestilah ada mulabasah, mestilah ada perkaitan di antara mustasna dengan mustasna minhu, sebagaimana telah kita datangkan contohnya sebelum ini, kata Imam Al-Hattab, iaitu qamal qaumu illa himara. Maka tidak boleh untuk disebut, untuk kita datangkan satu contoh al-istisna al-munqati', kita sebut qamal qaumu illa thu'bana, semua orang telah berdiri melainkan hanya ular-ular. Ular-ular tak berdiri. Contoh ni tak betul. Kita tak boleh katakan ini adalah contoh al-istisna al-munqati'. Sebab apa kaitan orang ramai dengan ular? Orang ramai bukannya pergi mana-mana bawa ular. Orang ramai tidak menunggang ular. Jadi ular dengan orang ramai ni tidak ada kaitan, tidak ada munasabah di antara orang dengan ular untuk didatangkan dalam ayat ini. Maka ketika itu tidak betul kalau orang kata, saya nak bawa satu contoh al-istisna al-munqati', dia pun datangkan qamal qaumu illa thu'bana. Semua orang telah datang melainkan hanya, semua orang telah berdiri melainkan ular tidak berdiri, melainkan ular tidak berdiri. Maka ini adalah satu contoh yang tidak betul untuk dikatakan ini adalah al-istisna al-munqati', kerana tidak ada kaitan di antara orang ramai dengan ular. Berbeza dengan qamal qaumu illa himara, satu ketika dahulu semua orang telah datang melainkan semua orang telah berdiri melainkan keldai, sebab keldai merupakan tunggangan orang ramai satu ketika dahulu. Okey, jadi kalau macam ayat kita pada hari ini, kalau kita nak buat contoh ayat kita istisna al-munqati', contohnya kita kata jaa an-nas illa sayyarah, semua orang telah datang melainkan kereta tak datang. Jadi orang kata, oh, baik semua orang datang jalan kaki, ataupun yang datang sama ada jalan kaki ataupun naik motor. Ja'al qaumu illa sayyaratan, semua orang telah datang melainkan hanya kereta tidak datang. Semua orang telah datang melainkan kereta. Sebab bila kata semua orang telah datang dalam majlis sekian-sekian, maknanya kita boleh faham dia orang datang dengan bawa kereta. Cuma bila kita nak kata sebenarnya mereka datang tanpa naik kereta, sebaliknya mereka datang jalan kaki atau naik kenderaan lain, maka kita akan kata ja'al qaumu illa sayyarah, semua orang telah datang tetapi kereta mereka tidak datang. Maksudnya mereka datang bukan naik kereta. Jadi ini adalah contoh kepada al-istisna al-munqati', al-istisna al-munqati' yang berkait dengan yang mempunyai yang merupakan salah satu contoh al-istisna, kerana istisna ada dua jenis, istisna al-muttasil dengan al-istisna al-munqati'. Walaupun al-istisna al-munqati' dia tidak termasuk di dalam al-mukhassisat, tetapi dia mempunyai sedikit kaitan dengan al-istisna al-muttasil, kerana al-istisna al-munqati' digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi pentingnya kita tahu istisna ini muttasil ataupun munqati', kerana kalau kita tahu istisna itu adalah istisna munqati', maknanya tidak ada yang dikeluarkan daripada mustasna minhu.
Sebaliknya hanya untuk menyatakan kisah baru, cerita baru yang berkait dengan mustasna, bukan nak menyatakan mustasna dan mustasna minhu satu kumpulan. Dalam bahasa Arab memang orang Arab bila menggunakan kalimah illa, kadang-kadang illa yang mereka gunakan adalah al-istisna al-muttasil, kadang-kadang istisna yang mereka gunakan adalah al-istisna al-munqati'. Jadi yang berkait dengan tajuk al-umum adalah al-istisna al-muttasil. Kerana bila sebut al-istisna al-muttasil, maksud dia ada yang dikeluarkan daripada mustasna minhu. Seterusnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal, wa innama yasihu al-istithna'u bi syarti an yabqa min al-mustasna minhu syai' walau wahida. Wa innama yasihu al-istithna'. Kalau ikut dalam matannya, wa innama yasihu bi syarti an yabqa min al-mustasna minhu syai'. Wa innama yasih, sesungguhnya sesuatu pengecualian, maksudnya istisna al-muttasil akan dianggap sah dalam ucapan. Istisna al-muttasil akan menjadi sah, akan dianggap satu istisna yang betul, yang terpakai, dengan syarat an yabqa minal mustasna minhu syai'un. Maksudnya setelah disebut kalimah istisna dan didatangkan mustasna, hendaklah masih ada mustasna minhu yang berbaki, yang tidak dikeluarkan oleh pengecualian. Walau wahida, walaupun yang berbaki hanya satu. Jadi kalau kita kata katakan kita kata bila kita datangkan al-istisna contohnya, kemudian kita keluarkan daripada al-mustasna minhu tu akan sesuatu. Lepas tu kita keluarkan lagi. Maknanya hendaklah masih ada, selepas proses istisna itu masih ada mustasna minhu yang berbaki, walaupun hanya satu sahaja. Jadi kalaulah istisna telah menyebabkan semua mustasna minhu telah dikeluarkan, maka ketika itu tidak sah istisna tersebut. Istisna tersebut tidak akan dianggap sebagai sah. Bila istisna tidak sah, maknanya tidak terpakai istisna dan juga mustasna. Tengok contoh di sini. Falau istaghraqal mustasna minhu lam yasih. Kalaulah istisna telah, falau istaghraqa al-istisna'u al-mustasna minhu. Maksudnya falau istaghraqal mustasna minhu, kalaulah istisna telah mengambil habis semua mustasna minhu, dia telah mengambil semua mustasna minhu, maka lam yasih, maka tidak sahlah al-istisna, tidak sahlah al-istisna. Wa kana laghwan, ay wa kana al-istisna hina idzin laghwa, maka istisna ketika itu akan dianggap tidak wujud, dia akan dianggap terbatal. Maknanya bila terbatal, ucapan illa dan juga mustasna yang didatangkan itu seakan-akan tidak wujud dalam ucapan. Apa contoh? Contohnya falau qal lahu alayya 'asharatun illa tis'atan sahha wa lazimahu wahidun. Kalaulah ini contoh nak katanya syarat istisna dalam ucapan seseorang Arab, dalam satu ucapan yang ada padanya al-istisna, hendaklah mustasna minhu itu berbaki walau sedikit selepas kedatangan al-istisna dan juga al-mustasna. Contohnya, apabila seseorang sebut lahu alayya 'asharatun illa tis'atan sahha wa lazimahu wahidun. Kalaulah seseorang sebut orang itu berhak menerima daripada saya 10. Kita katalah RM10 contoh. Orang tersebut dia berhak mengambil daripada saya, saya telah berhutang sebanyak RM10 daripada orang tersebut, melainkan RM9. Orang itu berhak mendapat daripada saya RM10, melainkan hanya RM9. Maknanya kita nak beritahu dia,
dia berhak terima daripada saya RM10 melainkan RM9. RM9 dia tak berhak. Jadi apa maksud dia? Sahha. Istisna tadi dianggap telah benar. Istisna tadi sudah dianggap sah. Mai istisna itu berfungsi walazimahu wahidun. Lalu orang yang berhak mendapat duit daripada kita tadi tu, dia hanya dapat RM1 sahaja. Dia berhak menerima RM1 sahaja. Sebab saya sebut tadi contohnya lahu alayya 10. Dia berhak menerima daripada saya RM10 illa wahidan atau illa tis'atan, melainkan RM9. Maknanya dia berhak dapat RM10 melainkan RM9. RM9 dia tak berhak. Dia berhak dapat RM10 melainkan RM9. Bila sebut begitu maknanya kalau ikut asal ayat dia berhak dapat RM10 kecuali RM9. Maknanya tolak RM9. 10 tolak 9 dia akan jadi tinggal RM1. Bila tinggal RM1, maknanya masih ada mustasna minhu yang berbaki selepas kalimah illa tis'atan. Jadi oleh kerana masih ada mustasna minhu yang berbaki selepas istisna, maka istisna al-muttasil ini dianggap istisna yang sah, istisna yang betul cara gunanya dalam bahasa Arab. Walazimahu wahidun. Bila sah, maknanya berfungsi. Bila berfungsi, maka orang tadi contohnya, dia berhak menerima RM1 sahaja daripada saya. Sebab saya kata orang itu berhak menerima daripada saya RM10 kecuali RM9. Jadi 10 tolak 9 tinggal 1. Jadi dia berhak dapat RM1. Tapi kalau saya guna pula istisna, tetapi istisna yang saya datangkan telah menyebabkan tidak ada langsung mustasna minhu yang berbaki, kerana saya telah mengeluarkan semua mustasna minhu dengan istisna yang saya datangkan, maka ketika itu istisna tersebut tidak sah. Maka bila istisna tidak sah, istisna dan mustasna yang saya datangkan itu seakan-akan tidak wujud. Jadi kalau saya contoh di sini kata Imam Al-Hattab di sini, walau qala illa 'asharatan lam yasih wa lazimathul 'asharah. Jadi kalaulah orang tadi kata lahu alayya 'asharatun illa 'asharah, orang itu dia berhak tak terima daripada saya RM10 kecuali RM10. Kononnya 10 tolak 10 kosong lah. Kononnya dia tak berhak terima apa-apa saja daripada saya lah. Kononnya begitu. Tetapi dalam penggunaan bahasa Arab, istisna al-muttasil hendaklah tidak menghabiskan semua mustasna minhu. Kalau digunakan istisna al-muttasil tetapi menghabiskan semua mustasna minhu, maka istisna itu yang terbatal dan mustasna itu yang terbatal. Jadi yang berfungsi hanyalah mustasna minhu. Jadi bila saya kata lahu alayya 'asharatun illa 'asharatan, orang itu berhak terima daripada saya RM10 melainkan RM10 dia tak berhak terima. Jadi illa 'asharatan itu melainkan RM10, dia telah menghabiskan semua mustasna minhu. Sebab saya sebut orang itu berhak terima daripada saya RM10 melainkan RM10. Maknanya kalimah melainkan RM10 itu akan menghabiskan semua mustasna minhu yang disebut dalam ayat. Bila telah menyebabkan berakhir atau menghabiskan semua mustasna minhu, maka terbatallah istisna dan secara automatik terbatal jugalah mustasna yang disebut. Maknanya melainkan RM10 itu terbatal. Bila terbatal, ayat yang masih berfungsi adalah semata-mata lahu alayya 'asharatun. Lahu alayya 'asharatun. Orang tersebut berhak menerima daripada saya RM10. Maka itu saja yang berfungsi. Adapun kecuali RM10 itu tidak berfungsi, tidak wujud, seakan-akan tidak wujud. Maknanya bila tidak wujud, maka terbatallah ucapan illa 'asharah. Bila terbatal illa 'asharah, maka yang masih berfungsi adalah ucapan sebelumnya, sebelum istisna, iaitu orang tersebut berhak menerima daripada saya RM10. Jadi lam yasih, istisna al-muttasil yang didatangkan dalam contoh ini tidak sah, maksudnya tidak berfungsi, tidak diiktibar. Maka apa yang berlaku? Kesannya walazimathul 'asharah. Maka orang yang saya kata dia berhak terima daripada saya RM10 melainkan RM10, orang itu berhak menerima daripada saya RM10. Dia berhak menerima daripada saya RM10. Okey. Dia berhak menerima daripada saya RM10. Maksudnya kononnya orang tadi dia nak ucap
orang tu tak berhak terima apa-apa saja pun daripada saya. Tapi dia nak buat ayat contoh secara konon-kononnya ada istisna. Orang itu berhak terima RM10 melainkan RM10. Tetapi dengan dia sebut melainkan RM10, lalu ucapan ini menghabiskan semua mustasna minhu, maka mustasna dan juga istisna itu terbatal. Maka yang berfungsi hanyalah ucapan sebelum kewujudan al-istisna. Maka dia akan membawa kepada orang itu berhak menerima daripada saya RM10. Okey, alhamdulillah. Oh, ada satu soalan. Macam mana ulama dapat kaedah usul fiqh, ya Ustaz? Sebab ada ustaz tak nak ikut usul fiqh, hanya rujuk hadis Quran. Sebenarnya usul fiqh ini adalah merupakan apa yang para ulama fahami daripada bahasa Arab. Yang pertamanya, maknanya kadang-kadang ilmu usul fiqh ini diambil terus daripada bahasa Arab. Diambil terus daripada bahasa Arab. Contoh macam sedang kita pelajari ini. Bila Al-Quran dan juga hadis itu turun dalam bahasa Arab, maka ada beberapa perbahasan bahasa Arab yang berkait khusus tentang hukum hakam. Iaitu kadang-kadang didatangkan pengecualian, kadang-kadang ada lafaz am, ada lafaz khas. Jadi kadang-kadang kaedah usul fiqh ini diambil daripada bahasa Arab, diambil daripada penggunaan orang Arab pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagaimana Al-Quran difahami pada zaman Nabi dengan cara begitu, hadis juga difahami dengan cara begitu, maknanya begitu jugalah kefahaman yang akan kita faham sampai bila-bila. Jadi akhirnya kita pun belajar tentang al-mukhassis, ada al-am, ada al-khas, ada al-istisna al-muttasil, ada al-istisna al-munqati', yang diambil daripada bahasa Arab. Ada juga kaedah usul fiqh yang diambil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Contoh ijma'. Ijma' tidak diambil dalam bahasa Arab. Ijma' bukan diambil daripada kaedah bahasa Arab, tetapi diambil daripada syarak tu sendiri, diambil daripada Al-Quran dan juga hadis tu sendiri. Begitu juga dengan apabila dalam usul fiqh dibincangkan Al-Quran, hadis, itu adalah dalil. Itu bukan diambil daripada bahasa Arab, tetapi diambil daripada akal, diambil daripada konsep akal, dan juga diambil daripada nas-nas syarak. Apabila kita ada konsep al-nasih al-mansukh, maka itu diambil daripada bahasa Arab. Nasih mansukh itu bahasa mansukh diambil daripada nas syarak. Jadi secara umumnya konsep konsep usul fiqh ini, kaedah-kaedah usul fiqh ini kadang-kadang diambil daripada akal, kadang-kadang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma', kadang-kadang diambil daripada bahasa Arab itu sendiri. Kerana usul fiqh itu kajian tentang apa dia dalil. Jadi macam mana nak tahu satu perkara itu dalil? Kadang-kadang kita tahu satu benda itu dalil secara ijma' ataupun secara akal ataupun secara Al-Quran ataupun hadis. Cara nak guna dalil kadang-kadang diambil juga secara syarak. Jadi secara mudahnya kaedah usul fiqh ini diambil daripada akal, juga diambil daripada nas, dia juga diambil daripada bahasa Arab itu sendiri. Okey, alhamdulillah kita telah selesai membicarakan tentang al-istisna al-muttasil, dan juga kita telah meneliti syarat al-istisna al-muttasil, iaitu hendaklah al-istisna al-muttasil tidak menghabiskan semua mustasna minhu. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi beberapa perkara-perkara yang berkait dengan al-istisna al-muttasil yang didatangkan di sini. Namun dia akan membawa kepada masa yang diambil agak-agak panjang. Saya takut saya mengambil masa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti syarat yang seterusnya bagi al-istisna al-muttasil biiznillah Subhanahu Wa Taala. Kita akan meneliti syarat-syarat yang seterusnya bagi al-istisna al-muttasil dalam kelas pada hari Ahad depan biiznillah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman. Kalau tuan-tuan tengok, kita baca sikit. Kerana ilmu ini merupakan, pertama, ilmu usul fiqh ini satu ilmu yang baru bagi masyarakat kita. Dalam masa yang sama dia memerlukan kepada pemikiran, dia memerlukan kepada kefahaman yang baik. Jadi kalau secara adatnya kalau baca laju-laju ni akan menyebabkan orang tak faham. Jadi kita boleh khatam kitab tapi tak faham.
Sedangkan yang diinginkan daripada pembacaan satu kitab adalah kita memahami satu kitab itu secara betul-betul bagus, supaya kita akan dapat naik kepada kitab yang lebih tinggi untuk majlis-majlis yang seterusnya. Jadi insya-Allah, macam contoh pada hari ini, alhamdulillah, Fadilatul Syekh Said bin Shaltur akan membaca kitab Jam'ul Jawami', antara matan paling penting dalam ilmu usul fiqh, antara matan paling penting dalam ilmu usul fiqh. Mungkin bila saya sebut ini kelas pertama bagi pembacaan kitab Jam'ul Jawami', mungkin kita pun rasa saya nak ikut. Bestnya. Lalu kita pun alhamdulillah pun ikut. Tetapi bila baca kitab yang paling tinggi ataupun kitab yang sudah berada di tahap yang tinggi, dalam keadaan kita baru saja atau masih lagi memahami mata warakat, secara adatnya kita akan terpinga-pinga nanti. Kerana perbahasannya sudah agak tinggi dan memang tinggi. Sedangkan kita baru nak faham asas-asas dalam ilmu usul fiqh. Sebab tu ilmu ini, Fadilatul Syekh Said bin Shaltur sendiri tidak membaca matan Jam'ul Jawami' setelah beliau membaca pelbagai kitab-kitab usul fiqh kepada murid-murid beliau. Lalu akhirnya murid-murid beliau mempunyai kelayakan dan kemampuan untuk bersama-sama beliau membaca dan menghalusi kitab Jam'ul Jawami'. Jadi setiap ilmu tu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi insya-Allah apa yang telah kita pelajari sebelum ini, insya-Allah akan melayakkan kita untuk satu hari ini, satu hari nanti dapat membaca kitab yang lebih tinggi biiznillah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga dalam kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya tadi kelas subhanallah, Ustaz Fadil daripada Kembara Sufi, CEO, bos besar Kembara Sufi pun sama-sama dalam majlis pada hari ini. Subhanallah, terima kasih Ustaz Fadil. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebaikan kepada Ustaz Fadil serta Kembara Sufi sendiri, insya-Allah. Moga-moga dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala biiznillah. Dan ada satu soalan di sini sebut kelas Ustaz Amiruddin masih ada ataupun tidak. InsyaAllah semua kelas-kelas tuan-tuan dan puan boleh rujuk dari segi jadualnya. Tapi secara umumnya kelas masih berterusan. Cuma baru-baru ni saja cuti sebab raya. Adapun kelas yang seterusnya lepas raya ni, insyaAllah tuan-tuan boleh tengok jadual yang akan disebut secara beransur-ansur di peringkat kami biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua. Moga-moga diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mendoakan sahabat kita di Gaza, sahabat semuslim kita di Gaza yang mereka terpaksa menerima tentangan dan kejahatan golongan Yahudi daripada Zionis yang melakukan kezaliman demi kezaliman. Kononnya untuk mempertahankan diri, pada hakikatnya mereka telah merampas tanah dan juga maruah umat Islam di Palestin, yang mana Palestin itu adalah tanah kita semua. Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu adalah milik kita semua. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mendoakan dan terus berusaha membantu sahabat-sahabat seakidah kita yang mereka tidak meninggalkan tanah tersebut sebagai wakil kepada kaum muslimin seluruhnya untuk terus mempertahankan tanah Al-Aqsa yang ingin dirampas oleh pendatang haram Israel, pendatang haram Yahudi laknatullahi alaihim, yang telah melakukan kezaliman demi kezaliman kepada kaum muslimin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada umat Islam di sana dan memberikan kemenangan kepada mereka. Allahumma amin. Dan Fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi minta kita setiap hari membaca Hizbun Nasr yang telah dikarang oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli. Kita baca Hizbun Nasr. Dalam Hizbun Nasr ni ada permohonan kita kepada Allah agar Allah menghancurkan musuh-musuh kita. Kita niatkan moga-moga Allah Ta'ala hancurkan tentera-tentera Yahudi yang telah menyerang kaum muslimin di Al-Ghazah sana. Moga-moga walaupun kita tak mampu untuk berperang kerana kita berada jauh daripada Al-Ghazah, namun moga-moga doa kita yang juga merupakan senjata kaum mukmin akan dimakbulkan oleh Allah, lalu menyebabkan golongan Yahudi di sana hancur. Golongan Yahudi yang memerangi umat Islam di sana akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semuanya diberikan kebaikan oleh Allah, kaum muslimin di sana diberikan kebaikan, keterangan dan kesabaran di atas apa yang berlaku di sana, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan untuk kita dapat sama-sama memiliki kembali bumi Palestin, dan moga-moga tahun depan kita akan dapat sama-sama menunaikan salat di Al-Masjid Al-Aqsa biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mari sama-sama kita menangguhkan majlis kita
dengan kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ada satu soalan kata waktu yang disaran baca Hizbun Nasr bila sebentar saya nak tengok kejap. Seingat saya pada waktu pagi kalau kita sebentar apa pun insya-Allah saya akan komen di bahagian komen sebab biasanya saya baca pagi biasanya zikir-zikir ni kita baca pagi atau lepas asar Hizbun Nasr. Cuma nak tengoknya kebetulannya tak ada bukunya di tangan saya untuk pastikan betul-betul waktunya. Cuma biasanya kita baca pagi maknanya lepas kita sembahyang subuh tu kita baca dan juga lepas asar. Fadilatul Syekh Ustaz kata baca setiap hari baca. Untuk niat Allah Taala memberikan kekalahan kepada tentera-tentera Zionis Kita bukan benci bangsa kita bukan benci bangsa Yahudi sebab mereka adalah daripada Banu Israel, mereka daripada cucu cicit zuriat Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Mereka daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. Kalau betul lah mereka adalah keturunan Yahudi, mereka daripada keturunan Nabi Yaqub. Tetapi yang kita mohon moga mereka dihancurkan oleh Allah adalah golongan tentera dan mereka yang merancang untuk menghancurkan umat Islam. Sebab tu kalau kita tengok ada golongan Yahudi yang membantah apa yang dilakukan oleh golongan Zionis di Israel. Maknanya bukan semua Yahudi bersetuju dengan apa yang dibuat oleh kerajaan Zionis pada hari ini. Dan Fadilatul Syekh Husi juga kalau ikut pendapat beliau tak setuju kita maki kalimah Israel, kita guna jahanam Israel dan sebagainya sebab Israel itu sebenarnya adalah nama yang mulia iaitu nama Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sebab Israel itu merujuk kepada nama Nabi Yaqub. Israel kalau ikut terjemahannya ke dalam bahasa Arab dia sama erti dengan Abdullah iaitu hamba Allah. Jadi Israel itu adalah nama yang mulia iaitu nama Nabi Yaqub. Bahkan umat Islam satu ketika dahulu mereka memberikan nama anak mereka dengan nama Israel. Ada salah seorang perawi hadis yang namanya Israel dan dia adalah orang Islam. Jadi yang kita tak setujunya adalah Zionis. Golongan rejim Yahudi yang telah melakukan kezaliman kepada umat Islam. Jadi kalau tuan-tuan nak mengambil saranan Fadilatul Syekh Husi, yang pertama tuan-tuan boleh mengamalkan Hizbun Nasr setiap hari. Kalau rasa nak buat 2 hari silakan, pagi sekali, petang sekali. Kalau nak buat sekali, buat waktu pagi. Rasa pagi tak lepas, buat lepas asar. Rasa saya tak sempat, apa saja waktu. Yang penting kalau boleh setiap hari kita membacanya. Dan Hizbun Nasr tidak panjang tetapi dalam doa itu kita memohon moga Allah Ta'ala melumpuhkan senjata musuh kita, menghancur bilau, meluluh lantakkan musuh kita, iaitu golongan yang melakukan kejahatan kepada umat Islam yang berada di Palestin. Kita niatkan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa kaum muslimin biiznillah semuanya. Allahumma amin. Dan saranan yang kedua Fadilatul Syekh Yusri iaitu kita tidak memaki atau menggunakan kalimah Israel dengan kalimah yang kesat. Kerana Israel itu adalah nama Nabi. Jadi seeloknya kalau kita nak tujukan kejahatan itu kita sebut
Zionis, Yahudi, golongan Yahudi yang melampau dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalimah Israel itu sebenarnya adalah kalimah yang mulia. Sebab tu mereka menamakan negara mereka dengan nama Israel. Sebab Israel itu memang nama yang mulia. Nama Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Cuma hari ni bila kita hentam Israel, kita tak teringat pasal Nabi Ya'qub tu. Kita maksudkan kita tak setuju dengan apa yang dibuat oleh rejim Zionis di sana. Tetapi kalau kita nak lebih beradab dengan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menggunakan kalimah Israel dengan tujuan untuk kita menyatakan kemarahan kita. Kerana Israel itu sama seperti kalimah Saleh, sama dengan kalimah Nuh, sama dengan Ibrahim, Musa, Muhammad. Maksudnya nama-nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak elok untuk kita menggunakan nama yang mulia itu dengan kita lapik ataupun kita sandarkan kemarahan kita. Jadi dua saranan Fadilatul Syekh Husri. Yang pertama, Hizbun Nas setiap hari dengan niat menghancurkan rejim Zionis yang telah melakukan kejahatan kepada umat Islam di sana. Dan yang kedua, kita tidak menggunakan kalimah Israel untuk dinyatakan kemarahan kita. Kerana Israel itu nama yang mulia, kita guna kalimah rejim Zionis, golongan penindas, apa saja kalimah yang lain. Okey, jazakumullahu khairah. Saya belum ada sanad amalan ustaz. Mohon ijazah izin ustaz untuk amalkan. Sudah. Subhanallah. Ya akhir insya-Allah, moga-moga bersambung. Saya telah menerima ijazah membaca Hizbun Nas ini daripada Fadilatul Syekh Husri. Maka dan apabila beliau meminta kita membaca Hizbun Nas, maknanya beliau juga telah mengizinkan kita untuk mengamalkan Hizbun Nas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pesan beliau, Hizbun Nas ini tidak boleh kita amalkan untuk kita niatkan Allah menghancurkan orang Islam. Walaupun orang Islam itu orang yang zalim. Maknanya kalau kita rasa kita telah ditindas oleh orang-orang Islam dan kita mohon supaya hajat kita ditunaikan oleh Allah, jangan dibaca Hizbun Nasr, tapi kita baca Hizbul Bahr contohnya. Kita baca Hizbul Bahr, moga-moga niat kita, hak kita diambil, dapat kita terima semula. Tetapi kalau mendoakan kehancuran kepada kaum muslimin itu bukan akhlak umat Islam. Kerana kaum muslimin itu satu saudara. Walaupun dia mungkin buat zalim dengan kita, tapi dia tetap satu keluarga besar dengan kita. Kerana kita semua satu keluarga, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tidak beragama dengan agama Islam dan melakukan pula kejahatan kepada kita, maka kita boleh membaca Hizbun Nas dan kita niatkan moga Allah Ta'ala memberikan kehancuran kepada mereka yang telah menzalimi kaum muslimin. Tetapi disebut jangan dibaca Hizbun Nas untuk dengan niat memohon kehancuran kepada orang Islam. Kerana kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tidak mustahil kita membaca Hizbun Nas dengan niat nak memohon kepada Allah agar orang Islam tertentu dihancurkan. Sila-sila Allah pula yang menghancurkan kita yang membaca. Wali'azubillahi min zalik. Jadi jangan dibaca Hizbun Nas kepada umat Islam, tetapi kita baca Hizbun Nas pada contohnya kepada siapa? Kepada orang-orang kafir harbi, mereka yang tidak beragama Islam dan memerangi pula kaum muslimin. Mereka layak untuk menerima doa Hizbun Nas kepada kita. Kita baca Hizbun Nas kepada siapa? Kepada iblis yang sentiasa melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi kepada umat Islam tidak boleh sama sekali. Moga-moga diberkati Allah SWT. Kita tangguhkan dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.